Aku terima nikah Nur Nilofa binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Biasalah sebelum kahwin kita single orang tanya bila nak kahwin. Lepas kahwin nanti yang tanya bila nak ada anak, bila mengandung. Biasalah soalan tu. Secara dalam cara ini dia lebih ramai penonton. Apa saya ini bukan satu kebaikan kepada kita dalam nak melaksanakan, nak melestarikan seni budaya kita. Kalau dia tak komen macam tu, dia tak boleh tidur malam, saya halalkan je lah. Kau tulis je lah macam tu dekat I. Aku pakai tudung ke tak pakai tudung ke, kau akan sentiasa gatal dan berbual lucah je dekat DM. Semua orang ada proses sendiri. Semua orang ada perjalanan mereka sendiri. Kita tak boleh judge benda tu. Saya tak komen balik dekat Twitter tu sebab saya tak nak besarkan isu tu. Sebab orang dah panas-panaskan lagi isu tu. Kita tak keluar kat IG gede-gede TikTok dapat masuk jadi heroin. Susah lah macam ni. Filem Salina jadi I rasa itu elemen-elemen yang boleh. Salah ni. Kau jawab. Nak selit lah sikit. Ayah Alicia dah 3 kali. Mami Alicia bila lagi? Ya, panas. Sensasi. Itulah yang akan kita sajikan kepada anda dalam Melodi episod minggu ini. Dah tengok montaj tadi pun. Banyak sebenarnya cerita-cerita menarik yang bakal kita sajikan kepada anda. Jadi pastikan anda melekat dekat kaca TV tepat jam 12 tengah hari sampai 1:30 tengah hari sebentar lagi. Dan rajin-rajinlah jari jemari anda untuk komen, untuk tweet ataupun untuk hashtag kita di Melodi TV3 dekat Instagram dan juga TV3_Melodi dekat Twitter dan letakkan hashtag Melodi TV3. InsyaAllah kalau ada masa lebih, sebenarnya memang tak ada masa pun, tapi tweet je lah. Kod-kod ada masa sekejap lagi kita akan bacakan kepada anda. Kecoh industri seni tempatan apabila semalam pelakon Nilofa telah pun menamatkan zaman bujangnya bersama Haris. Congratulations. Dan kakaknya pun ada juga kahwin. Dan bila orang dah kahwin, ada pula cerita tanya bila nak dapat anak. Dan bercakap pasal dapat anak ni, seorang selebriti ni sedang menanti hari bahagia untuk menerima cahaya mata yang kedua. Ini dia cerita pasal pelakon yang sensasi sekarang ni, Nat Zainal, dan juga Datin Paduka Umi Aida yang dengan ceritanya berlakon cerita Shah Alam 40,000. Apa tu? Mungkin dia naik basikal lah daripada sini pergi Shah Alam 40,000 km. Banyak sangat tu. Kita tanya Tuan Amir Badan. Apa cerita dia? Jom. Hitam dua-dua magic Apa khabar Nat Zainal? Sabtu 20 Mac lalu pelakon Nat Zainal dan juga Amira Rosli telah dilantik sebagai Duta Produk Pendidikan Kanak-Kanak. Wow, tahniah. Nat Zainal, hari ni orang kata berlangsung pelancaran di mana you dilantik menjadi duta sebuah produk pendidikan kanak-kanak. Kongsikan sedikit apabila you dilantik sebagai duta. Bila dapat call, ditawar jadi duta tu macam, betul ke ni? Sangat-sangat happy. Terharu dan ramai-ramai ibu dalam Malaysia ni terpilih. Saya dan Amira Rosli terpilih untuk jadi duta. Mira bersyukur sangat dapat menjadi duta untuk pendidikan kanak-kanak ni. Sebabnya Mira dah jadi seorang ibu. So memang Mira seronok buat apa yang dah ditawarkan. Tak teragak-agak lah untuk menjadi duta tu sebab memberi manfaat kepada bukan sahaja kanak-kanak tapi juga orang dewasa. Okey, Nat, you kata lagi seminggu je kan menghitung hari lah untuk bersalin kan. I rasa bila keluar dekat Melodi ni tak tahu Nat dah bersalin ke apa kan. Boleh lagi kongsikan sedikit bila menghitung hari tu. Adakah orang kata relax kat rumah je ke bersama dengan Yamboy dengan suami ke macam mana? Memang relax, kemas rumah sebab nak menanti orang baru. Banyakkan makan makanan berkhasiat sebab dah hujung ni kan. Sentiasa bersedia sebab anytime kan. Tapi kita memang semua dah prep dah untuk baby ni. Kalau kita boleh tahulah kan, anak pertama Yamboy lelaki, bila anak kedua ni saya pasti kalau dah menunggu hari ni dah tahulah jantina anak apa kan. Kalau boleh kongsikan. Sebab Falik kata tunggu after a week baru announce. Sebab kadang-kadang takut banyak kes keluar-keluar lain jantina kan. Ada sekali-sekali lain. So kita pun nak make sure betul dan kita akan share. Yalah semua orang ketahulah nanti. Kita pun tak ada nak berahsia-rahsia. Nat sendiri macam mana? Maksudnya walaupun you dah tahulah kan, maksudnya tak kisah ke apa ke. Sebab selalunya kalau bila dah ada anak lelaki, kita nak anak perempuan lah pula sepasang kan. Mesti lagi comel kalau dapat sepasang kan. Cantik je. Oh ni boy version, ni girl version. Yang paling penting sekarang nak dia sihat walafiat. Itu dah cukup tenang lah. Dan
dan ya. Kata bocor rahsia pula. Okey dah, baik. Jadi Nat, orang kata menunggu hari lagi beberapa hari saja kan. Macam mana agaknya you dan juga Falik sendiri kan apabila sedang menunggu hari berjumpa dengan orang baru dalam keluarga? Terus sangat-sangat teruja. Sebenarnya tak sabar. Kita sebenarnya tak sabar nak tengok reaction Nembol dapat adik sebab dia sangat-sangat teruja nak dapat baby. Sebab rumah tu pun dah kita rindu bawa baby tu. Tak sabar. Selepas bersalin ni, adakah Nat akan, orang kata selalunya orang akan bercuti dalam masa 2 bulan kan? At least 2 bulan. Jadi Nat sendiri adakah akan ambil cuti lama ke untuk kembali berlakon ke ataupun macam mana? Kalau ikutkan dah di reset projek kan untuk bulan 8. Ini bulan 8 okey lah kot. Kalau bersalin bulan 3, shoot bulan 8 just nice lah. Sebab nak tunggu baby besar sikit dalam 2-3 bulan macam tu lah juga berehat. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Walaupun drama-drama saya yang keluar kadang-kadang a bit similar ke apa ke, tapi semua menonton gigih tweet saya amat-amat teruja dan terharu sangat bila orang kat luar jumpa dan siapa panggil Ju, I minat you. Thank you so much. Saya harap lepas ni kalau ada drama-drama lagi teruskan support saya. Platform penstreaman antarabangsa iQIYI baru-baru ini telah mengumumkan usaha bersama Media Prima dengan mendapat hak penyiaran eksklusif untuk pelbagai rancangan popular TV3. Dan drama terbaru Shah Alam 40,000 adalah drama eksklusif yang akan ditayangkan di platform ini. Lepas ni, apa pun jadi, kita tetap sahabat, okey? Kita ni sangat excited pasal hari ni kita memang announce partnership dengan Primewood Studios. Semua drama-drama yang paling best kat TV. Kalau viewers terlepas kat TV boleh tengok kat iQIYI, eksklusif kat iQIYI je, bila-bila masa saja. Ada juga drama Shah Alam 40,000 yang hanya eksklusif di iQIYI dulu, lepas tu ditayangkan di TV3 later lah. Jadi drama ni pertama kali kita buat. Of course saya rasa teruja. Kalau kita tengok generasi sekarang, TV itu dah hanya perhiasan saja di rumah. Telefon tu is forever with them. Jadi dengan adanya iQIYI ini dan drama kami yang Shah Alam 40K masuk dalam tu, saya rasa macam yes. Istimewanya drama 40K ni ditayangkan secara eksklusif di platform iQIYI ini. Boleh ceritakan sikit tentang drama ini? Drama ini tentang light comedy, family, settle, isu rumah tangga antara husband and wife, ibu dengan anak, sahabat dengan sahabat dan juga dengan bisnes, ujian yang kita lalui, macam mana kita dealing benda tu. Karakter saya lebih tenang dan mengambil setiap isu itu dengan cara yang mudah. Berbalik kepada kawan saya pula, lain. Dia ambil problem dengan cara yang stres atau semua. Setiap karakter itu dia memainkan watak yang berbeza, emosi yang berbeza. Drama ini akan ditayangkan di iQIYI pada 29 Mac, 12 tengah hari, Isnin sampai Ahad. Download, it's free. Itu berkenaan dengan drama Shah Alam 40K. Kita nak tahu selain drama ini, ada orang kata drama-drama terbaru lain ataupun jenis yang eksklusif. Kita jaranglah melihat Datin Paduka Muhaida di kaca TV kan. Boleh berkongsi dengan peminat sentiasa menantikan naskah-naskah terbaru daripada Datin Paduka Muhaida. Masya Allah. Sekarang masih lagi syuting COVID or COVID. Itu pun special juga sebab saya masukkan mak saya dengan mak mentua saya sekali dan saya berlakon age dorang, umur dorang 80 lebih. Itu satu experience saya yang saya rasa seronok lah. Dorang tenang je jalan macam ni, saya lebih bongkok daripada dorang. COVID or COVID yang akan ditayangkan di TV3 pada 1 hari bulan 4. Bila saya mendapat sesuatu naskah itu, saya harus cinta. Bila saya cinta, saya akan melaksanakan tugas lakonan saya dengan rasa cinta dan ianya berjaya. Kalau terpaksa kerana duit atau kerana sesuatu yang saya tak nak lah, benda tu tidak akan cantik. Kalau setahun, berapa kan tawaran yang diambil oleh Datin Paduka Muhaida sendiri? Saya tak kata setahun 1 atau 2 atau 3, tak. Naskah yang saya I nak buat. That's it, buat macam tu. Macam COVID ni lah. Padahal saya baru habis Shah Alam ni dan 5 bulan tu saya kata saya nak rest. Lepas tu bila Emma kata buatlah COVID, watak kau jadi macam ni je orang tu. It's challenging. So saya suka benda yang challenging, yang bukan saya yang kena make up cantik whatever. Saya jadi tua yang bongkok yang apa semua comot. Enjoy. Dan I enjoy buat benda tu dan saya suka. Muhammad Aris bin Muhammad Ismail. Ya saya. Aku nikahkan kamu dengan kakakku Nur Nilofa binti Muhammad Nur. Actually kita perempuan tak boleh berdiam diri apabila dapat DM macam ni. Janganlah nak sensor-sensor muka diorang, nak sensor-sensor nama. Kita pun kadang-kadang pelakon yang lama. Hari pertama bodoh, hari kedua ketiga baru masuk. Ini tak, bulan kelima tak masuk-masuk. Macam mana? Terasa bagaikan bermimpi, kendara indah yang
ku lewati, arah tuju kian berarti. Sempurnanya jika kau di sisi, biarpun jauh masih ku terasa, dalam jaga juga dalam lena. Setiap nafasku bagai kau ada. Resah ku sembunyikan segala duka, demi janji itu tulusnya kasihmu tersemat dalam jiwaku, bagai waktu dulu. Selamanya kau selalu ada, temanku sepanjang jalan ini, menggapai langit tertinggi di penghujung jalan indah menanti. Bila arah tidak menentu, kau ada untukku. Resah ku sembunyikan segala duka, demi janji itu tulusnya kasihmu tersemat dalam jiwaku, bagai waktu dulu. Selamanya kau selalu ada, temanku sepanjang jalan ini, menggapai langit tertinggi di penghujung jalan indah menanti. Menanti, menanti. Nakil. Orang pukul 12.30 ni belum pecah suara lagi. Awak boleh tarik macam tu tengah-tengah hari ni? Sebenarnya diri sendiri je yang tahu. Okey, sila duduk. Okey, terima kasih kita ucapkan pagi-pagi sama. Inilah antara pagi-pagi ni. Kerana datang Melody. Kita borak punya borak. Lupa saya ada co-host Jana Nik. Jana Nik tak dapat bersama kita hari ini. Mungkin dia frust sebab Niloufar dah kahwin. Dia masih lagi tak jalan-jalan. Tapi kita biarkan dia je. Jana, sudahlah Jana. Awak muda lagi. Tak nak stres sangat. Okey, Nakil, lagu tadi tu cuba ceritakan sikit pasal lagu yang baru saja dinyanyikan tadi. Okey, lagu tu adalah single kedua saya. Masih ada. Lagu yang dikompos oleh saya sendiri dan liriknya oleh Whit Mohsin. Dan lagu itu adalah original soundtrack untuk cerita Romantika 4 Hari 3 Malam di Slot Lestari. Di Slot Lestari, ya? Ya. Okey, macam mana idea ataupun apakah cerita di sebalik lagu ni? Okey. Sebenarnya saya lebih suka lari daripada klise sebenarnya. Tapi disebabkan peminat-peminat saya banyak minta, abang buatlah lagu jiwang, lagu cinta-cinta kan. Jadi saya bincang dengan penulis lirik lagu ni untuk buat dua cerita dalam satu lagu. Oh, ada dua cerita? Dua cerita. Dia boleh relate dengan orang yang bercinta lah. Konon-konon dia, boyfriend dia dapat kejayaan tapi sedih sebab ex-girlfriend dia dah tak ada, dah tinggalkan dia macam tu. Tapi cerita satu lagi pula, itu lebih dekat dengan diri saya, iaitu lagu ni sebenarnya saya tujukan kepada arwah ibu saya. Sebab selepas saya comeback, saya mendapat
sinar kedua ni. Ya, betul. Jadi tapi sayangnya kejayaan saya ni saya tak boleh share dengan arwah ibu saya. Tak ada apa orang kata doakan daripada jauh je lah Ya, kan. betul. Okey, Nakyu sendiri macam mana perkembangan terbaru? Ada tak berlakon drama? Awak pun pernah berlakon dengan isteri saya juga kan? Ya, so betul. macam mana jaga antara nyanyian, lakonan dan sebagainya? Masih aktif? Saya sebenarnya terus terang saya cakap saya tak pandai berlakon. Ya ke? Tapi saya cuba sebenarnya saya nak explore dunia baru lah. Sebab benda tu membantu saya juga dalam segi nyanyian. Sebab kita nak feel watak sama macam kita feel lagu. Betul. Bila saya dah 2-3 kali berlakon baru saya faham lah. Okey, sebenarnya dia relate lah. Okey, macam mana Nakyu kata bersetujulah apa untuk jadikan lagu ni soundtrack untuk drama di TV? Adakah itu membantu sebenarnya promosi dan sebagainya? Okey, sebenarnya daripada dulu sebenarnya impian saya adalah untuk buat satu lagu, kompos lagu sendiri dan lagu tu jadi original soundtrack. Jadi bila saya dapat offer untuk tu, saya tak fikir panjang. Sebenarnya masa kita dapat offer nak lagu tu terpilih, kita tak rekod pun lagi vokal lagu tu. Kita just hantar vocal guide je. Tapi lagu tu terpilih dan kita terus cepat-cepat buat. Alhamdulillah. Orang kata sama-sama lah. Awak tolong drama tu pun tolong lagu. Ya, betul, betul. Tapi kena tak drama tu dengan lagu tu? Kena. Kena? Kena. Kena. Okeylah. Dan kepada anda, dah ada dah lagu ni, dah boleh streaming secara live. Ya, betul. Boleh dapatkan minat-minat. Kalau nak dengar lagu ni macam mana? Boleh stream di semua digital platform, di YouTube. Macam biasa. Macam biasa. Kepada anda, kalau sukakan lagu yang dia tarik tadi tu, pukul 12 dia tarik lagu tu Ya. Memang hebat. Lepas tarik tu tadi, saya rasa macam nak pitam tu. Oh ya. Tadi saya cover macam tu. Itu kurang darah lah, darah rendah. Okey, sekarang ni kita nak bercerita pula. Kalau macam kita kata kan, minggu ni ramai orang yang kahwin. Betul, kan? betul. Ramai orang yang orang kata apa dapat berita gembira dan sebagainya. Ada juga orang yang salah sangka tau. Bila orang dah kahwin, kadang-kadang bila dia post gambar, orang kata congratulations, you're pregnant. Padahal orang tu tak pregnant pun. Ini antara... Itu biasa. Biasa? Biasa. Sebab... Okey, saya sendiri pernah rasa benda tu. Ya? Bujang tanya bila nak kahwin. Nak kahwin tanya, pregnant ke? Kan bila dah pregnant tanya bila nak cerai pula. Betul. Betul tu. Belum kahwin bila nak kahwin. Bila dah kahwin cakap bila dapat anak. Bila dapat anak, bila anak nak kedua. Lepas tu dengan cerita dah tak duduk sebumbung. Itu dah biasa. Apa-apa pun kita jangan nak spekulasi. Kita bersama tuan punya badan Mira Filzah yang ramai orang salah anggap katanya dia mengandung. Tapi kalaulah Mira Filzah mengandung, sama-samalah kita doakan benda baik kan. Okay. Rezeki tu. Okey, Mira Filzah, over to you. Dah diisi ke? Mama handsome aku tu macam serabut je. Rezeki pelakon dan pengacara Mira Filzah selepas mendirikan rumah tangga semakin murah. Alhamdulillah. Difahamkan Mira kini sedang menjalani penggambaran drama terbaru dan juga lebih fokus dengan menjadi duta beberapa jenama. Mira, kita nak tanya, usia perkahwinan hampir setengah tahun, 6 bulan kan? Okey, jadi macam mana kehidupan selepas berkahwin dengan kerjaya seni Mira Filzah juga? Alhamdulillah kehidupan sangat seronok. Dari segi kerjaya pun Alhamdulillah segala berjalan lancar. Masih lagi syuting, masih lagi photoshoot semua. Emir pun seorang yang sangat memahami. Dia okey je dengan apa yang Mira lakukan. So far Alhamdulillah okey lah semua. Status perkahwinan itu tidak menghalang kerjaya you semakin berkembang, diberikan tawaran berlakon. Jadi macam mana? Apabila mungkin ada stigma orang mengatakan kalau dah berkahwin, pelakon ke artis ke, kira itu akan merudum kan? Jadi macam Mira sendiri bagaimana? Bagi Mira salah sangat sebab kita ada banyak contoh-contoh kat luar sana yang boleh sebut. Tak kisah status seorang pelakon perempuan itu tak bergelar isteri ataupun ibu, pasti boleh saja melonjak naik namanya atau lagi murah rezekinya selepas berkahwin. Amira Rosli baru saja selepas melahirkan habis pantang Anaki rasanya, dia muncul dalam Nur. Tengok macam mana drama Nur. Paling terbaru, Nak Zainal, walaupun dah ada seorang anak, dah berkahwin, tengah mengandung lagi, dia muncul dengan drama tak ada tertulis. Still drama tu pun boleh meletup. Kesimpulannya dia bukan maksudnya kahwin jatuh meruntung, tidak. Bagi Mira, it's all about rezeki dan usaha you. Kalau you ada usaha untuk terus bekerja lagi, untuk terus shooting and all, insyaAllah semua akan okey. Bukan itu saja orang tahu kemesraan atau keakraban Mira dengan Emir kan, sampai kalian ada buat video dalam YouTube channel. Jadi macam mana Emir sendiri, macam Mira kata lah, memahami kerjaya Mira, tapi untuk dia melibatkan diri, mungkin pernah dia nak menemani Mira shooting ke atau pada event ke? Setakat ini dari segi shooting drama tak ada, dia tak pernah datang lagi lah. Kalau photoshoot tu pun teman tu tak ada sebenarnya, tapi mungkin kalau tiba dia tolong ambilkan ke apa ke, adalah. Macam Emir dia very easy going,
dia very cool, dia tak kisah, dia macam okey lah dengan apa yang Mira lakukan. Sebenarnya YouTube tu pun, video-video tu pun terhasil selepas PKP. Ada PKP adalah video, tak ada PKP masing-masing sibuk. Itulah. Jadi sekarang tu benda ni macam taklah ongoing atau konsisten. Mira bukanlah jadikan benda tu sebagai kerjaya yang untuk kita konsisten every 2 weeks kena ada video and all, tak. Itu kalau ada lapang baru Mira lakukan. Ada tak syarat-syarat untuk menerima tawaran berlakon? Ada tak email memberikan okey kalau nak berlakon dengan dia ni? Sebab kita tahu Mira sebenarnya kalau berlakon dalam drama romantik memang nampak terselah romantiknya kan. Jadi kalau sekarang ini bagaimana? Ada tak macam batas-batas dia ke syarat-syarat ke? Tak ada. Mira okey dengan apa yang Mira lakukan sebelum ini. Dan sebelum ini pun Mira pun ada menetapkan pendirian sendiri iaitu tidak bersentuhan. Jadi masih lagi sama selepas kahwin dan Amy pun okey. Kita ada baca baru ni kan, ada peminat yang macam usik-usik lah. Bila dia nampak je image ataupun pakai Mira, dia kata dah berisi. Ada yang mengucapkan tanya. Jadi Mira ada menjawab, bukanlah makanan. Jadi apa yang Mira katakan? Biasalah bila dah kahwin, soalan tentang kehamilan pula yang ditanyakan. Biasalah sebelum kahwin kita single, orang tanya bila nak kahwin. Lepas kahwin nanti tanya bila ada anak, bila mengandung. Biasalah soalan tu. Mira rasa hari tu disebabkan satu gambar je. Disebabkan angle kot dan baju itu Mira tain dan sebagainya. So orang nampak, buncit mengandung ke? Biasalah tu. Netizen pun laju. Tapi macam Mira cakap, kalau adalah nanti Mira akan beritahu. Kepada semua peminat Mira, thank you so much sebab support Mira. Sekarang ni pun ada yang support Amy tiba-tiba kan. Ada pula. Thank you so much. InsyaAllah Mira akan hasil lagi produk-produk yang berkualiti untuk anda semua. Itu dia. False alarm lah. Dia tak in baju makanan. Faham. Kalau kita ni, tak nak, bukan kita. Bukan awak, saya. Saya pun kadang-kadang nampak juga. Macam mengandung. Tapi bukan. Okey, ini nak bagi tahu kepada anda yang sukakan bila tengok artis-artis kita menyanyi bersama ahli keluarga mereka. Family duo Kerangan Keluarga dalam Suatu Suara. Tahniah kepada pasangan sepupu Ara Johari dan juga Syafiq Erwin yang berjaya memenangi RM10,000 pada minggu lalu. Minggu ini bertemakan ibu dan bapa saudara bersama anak saudara mereka. Jangan lupa untuk saksikan episod ke-6 jam 9 malam di TV3 hanya di Family Duo. Itu dia. Macam Nakib, Nakib pula. Nakib tak ada family member yang boleh menyanyi, yang boleh join Family Duo. Sebenarnya ada. Ada, tapi saya macam macam ni, diorang tak nak ke depan sangat. Diorang tak nak ke depan sangat, so saya kena respect lah. Betul kan? Kadang-kadang kat belakang nyanyi karaoke okey. Tapi bila kita record ada kamera semua tak boleh nyanyi. Betul. Sebab tu anda kena saksikan Family Duo. Okey, Nakyu, kepada peminat-peminat kat luar sana yang sentiasa menyokong daripada dulu, lepas tu Nakyu hilang sekejap, lepas tu buat comeback, masih lagi ada sokongan, masih ada lagi permintaan, kata-kata kepada mereka yang sentiasa menyokong Nakyu lah. Okey, untuk semua peminat-peminat saya, terima kasih banyak kerana menyokong saya daripada dulu. Saya menyepi pun tetap menyokong. Lepas tu saya buat comeback, dapat sokongan yang lebih baik. So terima kasih banyak-banyak. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal diri saya, just boleh ke IG saya, This is Nakyu. Dan banyak konten-konten pasal saya tak ada YouTube channel, tapi saya lebih percaya pada tim saya. So boleh subscribe channel YouTube Mind Order. So semua pasal diri saya memang ada kat situ. Konten-konten pelik-pelik pasal saya tu, nak tengok pelik-pelik ada kat situ. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Dan sekarang ni kita akan beralih kepada kisah anak kepada primadona kita, Era Fazira. Semalam saya sempat pergi Niloufar punya wedding, nampak Alisha dah semakin selesalah dengan ahli keluarga baru dia. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Engku Imran dan juga Nur Nabila. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan Mak Alisha, Era Fazira, yang masih lagi sepi ke Era? Ke dah ada yang booking? Selasa lalu berlangsung majlis pelantikan duta selebriti popular iaitu Era Fazira dan Wani Hasrita sebagai duta produk pelitup muka. Wah, murah rezeki. Jomlah kita tanya kepada mereka tentang pelantikan ini. Selepas rezeki AJL, hari ini rezeki menjadi duta pula kan? Alhamdulillah, untuk menjadi sebahagian daripada family Mas ini, saya teruja lah sebenarnya. Alhamdulillah, saya gembira kerana saya bekerjasama dengan satu company di mana mereka memang menitik beratkan tentang quality. That is very important to me. Ini rezeki daripada Allah, berkat doa mak, berkat doa peminat-peminat saya juga, sokongan mereka, saya diberi peluang. Saya rasa antara sebabnya juga saya masih lagi aktif di Persada. Mungkin mereka yakin yang saya boleh membantu suatu produk. Sekarang ni Kak Era tengah busy dengan apa? Maksudnya dari segi lakonan dan juga nyanyian. Ada tak orang kata produk-produk terbaru khas sebab peminat-peminat Kak Era ke? Dalam perancangan, tahun lepas kita ada single kan, Menangkah Cinta. Tahun ni Cintaku Menang.
Tak ada. Kita siapakah pemenangnya? Kita tahun ni insya-Allah kita memang nak plan nak buat album. Ialah hari tu terganggu beberapa bulan tu. I think 2 months kita start dengan perancangan nak buat album. Kita rasa itu akan berganjak mungkin ke hujung tahun. Before that kita akan buat single juga dulu. Sekarang ni tengah kumpul material. Lirik semua dah ada dah. Tunggu melody yang sesuai. Umum tahulah tentang minggu lalu ayah kepada Elisha ataupun bekas suami Kak Era kan, Engku Imran. Bunyi kompang ke tu? Telah menamatkan zaman bujangnya buat kali yang ketiga. Jadi mungkin orang kata apa yang menarik perhatian masyarakat adalah orang kata penampilan Elisha kan. Di situ orang kata ayunya, klasinya dan sebagainya. Jadi Kak Era sebagai ibu, apa yang Kak Era boleh katakan? Alhamdulillah, saya harap indahnya di luar indahlah juga akhlak anakku. Itu kita kena bagi kredit kepada keluarga ibu baru Alisha juga, Nabila and family, kerana telah menyiapkan anak dia saya dengan begitu cantik sekali. Advantage-nya ialah mereka dikelilingi dengan wanita-wanita yang suka pada kecantikan. Alhamdulillah, nampak anak saya very groom well. Pada hari itu, Alhamdulillah, saya pesan dekat Alisha lah. Saya kata, yes, you dah nampak cantik. Alisha sangat cantik. Mama harap you cantik juga dalam you. Biar kita cantik luar dan dalam. Itulah pesanan saya pada dia. Selain daripada itu kan, bukan sahaja penampilan Alisha menjadi perhatian orang ramai. Selain daripada itu, ada juga yang mana mengatakan raut wajah Alisha. Macam kata, Alisha macam tak happy je. Kak Era sebagai ibunya pasti lebih tahu kan? Tidak. Dia happy. Sangat-sangat happy. Percayalah cakap saya. Saya tanya dia, are you happy? I'm very happy. Dia happy dia dapat adik. Alisha, budak biasalah. Kadang-kadang kalau penat dia senyum pun dia senyum yang macam dia sebab mungkin keadaan gigi yang belum boleh nak pakai braces. Don't worry. Anak saya Alhamdulillah dia happy. Dia bukan macam tak happy ke tidak. Cuma budak-budak kadang-kadang moody sikit. Tetapi saya sebagai ibu, saya tahu anak saya happy. Saya pesan dekat dia, Alisha, sekarang ni you dah jadi kakak. You dah ada adik. You kena jadi kakak yang baik. You kena jaga adik. There's a lot of things you kena sacrifice. Saya tengok dia sangat teruja. Setiap kali kalau tunjuk video Jaden ke apa ke, dia akan senyum. Jaden, he is very smart boy. Dia bangga dengan adik dia. I'm very very happy. Dia panggil keluarga-keluarga Nabila pun, my cousin, my niece semua. Cousin mana ni? Mami Nabila punya side. Dia dah ngam. I'm very happy for that. Nak selitlah sikit. Ayah Alisha dah 3 kali. Mami Alisha bila lagi? Itulah doakan. Sekarang ni kita pun usia bukan lagi muda lagi kan. Kalau ada rezeki, ada jodoh, Alhamdulillah, kita tak tolak. Tapi biarlah jodoh tu kalau boleh nak berkekalan kan. Tipulah kata macam tak risau. Atau ada juga rasa takut boleh ke kahwin ini. Dia ada banyak question mark. Betul lagi kita perempuan, kita ada anak perempuan semua kan. Harap semua doakan yang terbaik. Ada yang mendekati ke buat masa sekarang ni? Mendekati tu kita pun solo. Kita pun bukanlah tutup pintu untuk tidak mahu mengenali siapa-siapa. Tanggungjawab saya untuk nak berkawan, kalau nak mencari jodoh, saya kena kenal orang. Jadi saya pun macam hello, hi, hi, bye. Terima kasih banyak-banyak di atas segala doa, segala kata-kata yang baik-baik kepada saya, kepada anak saya. Selain daripada kita banyak doa orang pun memainkan peranan. Jadi saya harap sangat semua orang mendoakan segala yang baik buat saya. Bila orang tanya, bila saya selalu diajukan soalan macam tu kan. Tak, bukan tak nak. Cuma belum ada seru, belum ada jodoh. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Asalkan kita bahagia. Itu yang penting. Aku terima nikah Nur Nilofa binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Tapi sebenarnya diorang ni sakit otak. Ada je kawan-kawan I macam Amira Osman kan, dia DM I, dia kata Rina, I pun sama kena. Amira Osman tu pakai tudung pun kena juga. Kau nak salahkan aku lagi? Baru-baru ini, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara telah mengadakan Majlis Apresiasi dan Pelancaran Kalender Seni Budaya JKKN 2021. Jom kita lihat apa yang menarik untuk sepanjang tahun 2021 ini. Tuan Haji, tahniah Melody ucapkan di atas orang cakap pelantikan sebagai KP JKKN yang terbaru kan. Jadi macam kita nak tahulah Tuan Haji sebagai KP yang baru, apa agaknya hala tuju yang ingin dibawakan oleh Tuan Haji sendiri untuk JKKN ini. Terima kasih atas ucapan itulah. Saya hasrat saya masih nak meneruskan legasi yang ada. Cuma mungkinan ada sikit pembaharuan atau perubahan yang kita nak buat. Namun kekangan kita sekarang ialah pandemik. Jadi program yang kita laksanakan kali ini semuanya bersifat dalam talian. JKKN kita tahu dia ada auditorium dia sendiri apa semua kan. Jadi apabila kerajaan dah membenarkan dengan SOP yang ketat, adakah macam auditorium itu akan dibuka ataupun akan ada aktiviti luar seperti dulu? Itu merupakan salah satu saya rasa keputusan yang baguslah untuk kita meneruskan kelangsungan seni budaya kita. Auditorium saya fikir inilah masanya untuk kita nak gunakan. Untuk
JKKN sendiri mencabar atau tak apabila lakukan seni kebudayaan ini secara virtual? Saya secara peribadi bersyukur kerana Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita. Setidak-tidaknya kita mendapat ilmu baru. Tapi fikir juga, adakah kaedah ini berjaya? Yang secara dalam tahun ini dia lebih ramai penonton. Dapat saya ini bukan satu kebaikan lah kepada kita dalam nak melaksanakan, nak melestarikan seni budaya kita. Kalau kita tahu dulu JKKN macam-macam lah buat program buka puasa sama-sama lah, apa semua penuh dataran tu kan. Jadi sekarang ni untuk norma baru macam mana? Untuk makluman, setakat ini kita ada lebih kurang 305 aktiviti atau program yang telah kita tentukan. Kita harap rakan-rakan kita di luar sana terus beri galakan dan sokongan pada semua program-program yang kita laksanakan dan sama-sama mengambil bahagian khususnya hal-hal berkaitan dengan program-program yang telah kita tentukan, insya-Allah. Okey, ni saya ada pengumuman nak ucapkan tahniah kepada semua pemenang cabaran snack macam pro dengan Nestle. Kita pernah promote kan benda ni. Dahsyat mereka ni, terdapat lebih daripada 400 resepi snack yang kreatif yang berjaya memenangi cabaran snack macam pro. Jom kita lihat pemenang hadiah utama. Cik Hasmah mempamerkan resepi kemenangannya. Roti jala ayam nugget bersama-sama Chef Naim yang turut berkongsi resepi minuman minty choc mocha yang serasi dengan resepi snack Cik Hasmah. Jadi antara yang terawal menerima info terkini untuk peraduan atau perkembangan seperti cabaran snack macam pro ini dan juga sampel produk terbaru daripada Nestle, anda boleh daftar di dearnestle.com.my/register. dearnestle.com.my/register untuk dapatkan sampel produk dan juga info terkini mengenai peraduan ini. Itu dia. Macam-macam. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan cerita kita, iaitu cerita pasal Rina Diana yang dapat mesej-mesej yang berbau lucah katanya. Biasalah dik, kalau kita layan Instagram dan sebagainya, kalau kita masuk dekat mesej-mesej tu, banyak benda-benda yang tak diundang ada kat situ. Jadi terpulanglah kepada kita untuk delete ataupun kita buat tak tahu je lah kan. Kalau kita melayan, lagi macam-macam diorang seronok. Bila kita tak layan, diorang tak boleh nak dapat kat kita. So diorang rasa macam usaha mereka tu sia-sia sahaja. Itu pasal cerita Rina Diana yang katanya dapat mesej-mesej berbau lucah lah dekat laman sosial beliau. Dan juga kita ada seseorang lagi yang akan kita ceritakan, tapi nak tahu siapa, apa kata kita layan je cerita ni. Azaz Alisha Amin. Menyebut nama Alisha Amin, pastinya kita akan terbayang susuk tubuh seorang model antarabangsa yang menjalani kehidupan yang pada tanggapan sesetengah pihak kelihatan agak kebaratan. Alisha kini mengorak langkah lebih jauh dalam karier seni beliau apabila kini bergelar seorang pelakon filem. Persoalannya kini, adakah beliau bersedia untuk berhadapan dengan segala teguran, kritikan dan juga kecaman yang sering dilemparkan kepada penggiat seni hiburan di Malaysia? Kita bersama Alisha Amin. Alisha memang dah biasa menerima teguran yang melampaui batas. I've said banyak kali lah, kalau Alisha memang buat benda yang salah, yang menyakitkan orang lain, memudaratkan orang lain, benda tu boleh bawa bincang lah. Tapi benda yang lain, kalau setakat I rasa macam ni, you rasa macam ni, kalau semua orang rasa you have your own opinion, saya pun ada my own opinion. Saya faham yang position saya sekarang di mass market mungkin exposes me to a bit more. Saya tak dapat pilih siapa yang menonton saya, tapi penonton boleh pilih siapa dia orang nak menonton, what they want to do. So let that reflect lah. Walau siapa buat Alisha, kadang-kadang kritikan melampaui batas itu mungkin tidak patut langsung ditujukan kepada sesiapa, termasuk Alisha sendiri. Sebelum ini kalau boleh kita ungkit sedikit, ketika Alisha berkahwin, ada yang menggunakan perkataan-perkataan seperti Alisha merupakan perempuan murahan, ada yang mempertikaikan akidah. Pernahkah Alisha sendiri tersentuh ataupun memang Alisha seorang yang memang tak kisah langsung? Saya memang jenis yang tak kisah. Kalau you tak puas hati, betul-betul tak puas hati, orang tu yang komen dia geram sangat, and kalau dia tak komen macam tu, dia tak boleh tidur malam, saya halalkan je lah. Kau tulis je lah macam tu dekat I tak sanggup nak biar orang duduk geram macam I must say something mean. Tak. Kalau kau nak cakap macam tu, cakap je dekat I lah. Tapi obviously don't cyberbully. The best thing for people to do is, kalau you nak kena tegur orang juga, think why. Kenapa benda ni important sangat? And adakah benda ni akan menyakiti hati orang tu? I think that's kind of messed up lah. Tapi benda tu I rasa
you should seek professional help. Kalau you jenis yang rasa macam, oh, kalau saya tak maki orang, kalau saya tak cakap benda macam ni ke orang, saya tak rasa tenteram, saya rasa you kena tengok psychologist lah. That is not healthy. Tapi selain tu, Alicia rasa macam everybody has a right to express themselves. Apa yang Alicia buat, I do it in the name of self-expression. Orang nak maki-maki hamun tu pun self-expression lah juga. I have to face the reality kan. Suami Alicia pun for now pun dia okay. Layan je lah. What to do lah kan. I just hope yang kita boleh move forward as humans. Saya masuk bidang ni untuk berlakon lah. You don't have to like my life. You don't have to like my lifestyle. Kalau nak tegur saya pasal saya punya lakonan, kalau lakonan saya tak bagus, tegur lah. I will accept that. I want to learn that. Thank you for giving me the opportunity and the chance despite all of the weird controversial things that I've been in. Yang memang peminat saya dari dulu tu, we got here. I'll keep holding space for you guys. So macam orang pergi Australia 5 hari, macam apa yang nak buat? I shoot je. So I rasa macam banyak sangat benda yang I boleh buat kat Australia yang benda best-best. Tin? Abangku. Selepas drama Kampung People, nama pelakon Rina Diana semakin meningkat naik. Terbaru, Rina melebarkan sayap dalam karya terbaru. Rina boleh kongsikan? Rina Diana dimulakan dengan kerjaya sebagai seorang pelakon dan kini penyampai radio. Jadi mungkin Rina boleh kongsikan apabila rezeki tu diberikan menjadi seorang penyampai radio stesen nombor 1 di Malaysia. Sebenarnya Rina sendiri pun tak sangka sebab masa tu tengah-tengah PKP, tak announce lagi boleh shoot. Okay lah, why not give it a try sebab since New Year. So Rina rasa macam nak cabar diri. Rina akan bersama dengan Hot FM selama 2 tahun. Bila tiba-tiba dah sign apa semua, lah tutup kerajaan announce boleh shooting. Job yang lama yang Rina dah deal before PKP tu kena terus buat. Itulah struggling sikit. Jadi macam mana tu membahagikan masa sebab career you sebagai seorang pelakon pastinya itu adalah passion you kan. Jadi macam mana dengan konti pagi lagi? I boleh cakap sekarang live Rina bertukar semua. Hari-hari I tidur 3-4 jam je kot sebab radio pukul 5.30 pagi and after 12 macam mana pun baru Rina boleh masuk set. And Alhamdulillah juga production yang ambil Rina pun memahami kejayaan Rina sebagai penyampai radio juga. Memang jadual diorang tolong adjustkan memang every single day after 12. Tak sangka juga dengan doa family, doa rakan-rakan, doa peminat. Thank you. Itu berkenaan dengan kerjaya seni Rina Diana. Kita ada baca baru-baru ni Rina ada berkongsi mendapat DM berbau lucah dari seorang lelaki yang tidak dikenali di laman media sosial IG. Bukan Rina seorang yang pernah jadi mangsa kan, ramai juga artis-artis atau pelakon wanita yang pernah diberikan gambar-gambar tidak senonoh. Selalu je tengok rakan-rakan artis yang lain selalu dapat. Jadi I pun macam buat tak tahu je. Tapi bila Rina sendiri kena, I jadi takut. I macam sebab Rina pakai seksi ke? Semua orang tahu bila tengok dekat Instagram Rina jarang berpakaian seksi ke apa ke. Adalah sekali dua pakai seluar kok koyak sikit pergi konti. Tapi takkanlah sebab tu. Bila I fikir balik cuba muhasabah diri, I rasa aku pakai tudung ke tak pakai tudung ke, kau akan sentiasa gatal dan berbual lucah je dekat DM. So what I did, memang tak layan and I block je terus. Ada a few DM dapat macam tu, I screenshot, I hantar kat my family. So my family kata jangan layan sebab orang macam ni dia tak betul, dia ada sakit ni. So kalau you layan dengan you use sekali sakit ni. Sebab kalau orang normal dia tak akan buat kerja-kerja macam tu. Walaupun bukan seksi, walaupun bukan terdedah. Tapi kau suka juga kan membayangkan macam-macam. Sebab I ada juga dapat komen yang macam, oh tu lah kau pakai lagi seluar kok koyak, pakai lagi seksi, inilah apa yang bahana kau dapat. Tapi sebenarnya diorang ni sakit otak. Ada je kawan-kawan I macam Amira Osman kan, dia DM I, dia kata Rina I pun sama kena. Amira Osman tu pakai tudung pun kena juga. Kau nak salahkan aku lagi. Katanya profil tersebut kan menunjukkan yang ingat Tuhan, ingat Allah kan. Agak terkejut dengan mereka yang menggunakan bio ataupun profil begitu, tapi tak serupa bikinlah dengan kau punya IG kan. DM macam tu, of course sebelum dia berbual lucah dia ada juga macam ayat yang nak try. So of course kita buka lah DM tu, hello ke awak ni. So bila kita tengok, oh bio alhamdulillah saya sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam okey, bagus, profil pun cantik. Tapi bila dah hujung-hujung tu you DM I macam tu, I rasa macam boleh kot berbalik kepada bio awak tu daripada awak pergi ke DM saya dan berbau lucah macam tu. Jadi bawa-bawalah muhasabah diri. Boleh kot kalau tak nak muhasabah diri, tukarlah apa yang ada dekat bio tu. Buang, delete semua benda tu. Jangan menggunakan agama sebagai benda-benda macam tu lah. Tapi again, kita mendoakan supaya awak berubah lah, berbalik pada bio tadi tu. Actually kita perempuan tak boleh berdiam diri apabila dapat DM macam ni. Jangan dah nak sensor-sensor muka diorang, nak sensor-sensor nama. Tunjuk je biar diorang tahu yang kita perempuan sekarang ni dah kuat. Kita dah tak malu dah. Kita akan bagi tahu je dekat orang. Kita akan report siapa yang buat benda macam ni. Viralkan diorang baru diorang tahu. Langit tinggi rendah. Kita report diorang. Kita report.
Itu yang share gambar apa dalam bathtub supaya orang macam alert. Inilah dia yang bagi gambar. I tak sensor ya, dan apa yang dihantar dekat I dekat situ sebiji-sebiji I post dekat situ. Kalau kaki awak helok tak apa juga. Ini pening pada kita tengok. Harap-harap janganlah buat macam tu lagi. Janganlah bagi alasan you seksi you kena. Tidak, lagipun semua mesti ada ibu masing-masing kan. Jadi letaklah diri tu dekat tempat tu. Kalau ahli keluarga awak yang kena, awak pun takkan suka. Kita harapkan suami kita sentiasa support kita, macam manjakan kita macam mana dekat rumah kan. Tapi bila dekat set dia dah jadi orang lain. Semua orang ada proses sendiri. Semua orang ada perjalanan mereka sendiri. Kita tak boleh judge benda tu. Kita tak keluar kat IG gede-gede TikTok dapat masuk jadi heroin. Susahlah macam ni. Selepas 3 kali ditangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, filem Salina muncul sebagai filem Melayu pertama ditayangkan di pawagam pasca pandemik COVID-19. Diterajui pasangan suami isteri Pekin Ibrahim dan Mona Allen, filem bergenre seram yang mula ditayangkan sejak 25 Mac lalu dijangka dapat mengubat kerinduan peminat filem Melayu ke pawagam. Dijangka menarik penonton sebab kita ada ramai pelakon-pelakon yang hebat yang melakonkan filem Salina. Jadi I rasa itu elemen-elemen yang boleh. Salah ni, kau jawab. Elemen menarik, Vic. Lakonan Mona. Lakonan Mona elemen menarik sebab watak dia kali ni tak sama macam drama-drama yang dia lakonkan kat luar sana tu. So korang kat luar sana tengok Mona Allen dalam filem Salina. Elemen yang ada dalam filem ni adalah psycho thriller, ada lapisan horror. Dah lama dah korang stres kat rumah tu sebab PKP, datang ke sinema layan filem Salina sebab ini adalah filem pertama lokal Melayu yang tayang setelah PKP. Saya ada terbaca tidak lama dahulu yang Mona menyatakan yang Mona tidak selesa ataupun tidak mahu berlakon dengan suami Pekin. Jadi adakah kenyataan Mona itu keluar selepas berlakon bersama suami dalam filem ini? Mona keluarkan statement tu selepas kita berlakon filem Salina, lepas dah menonton Salina, sebab kita pun bila kita berlakon kita tak tahu juga kan macam mana jalan cerita dia. Keluar dekat wayang tu macam mana. So, apabila Mona dah tengok tadi tonton, saya tarik balik kenyataan saya mungkin akan berlakon baliklah dengan suami sebab Sebab aku baru nak offer dia. Kalau dia tak nak, aku tak ada hal. Kita tak ada hal. Ramai pelakon. Betul tak, Fik? Dia sebenarnya memang ada tekanan. Bila kita sebagai suami isteri berlakon, sebenarnya tekanan ada. Sebab aku dengan dia dua benda yang lain tau. Kita nak berbincang susah sebelum kahwin. Kita cakap apa mesti okey je kan. Bila kahwin sebenarnya bila aku tegur salah tu baca tu. You pun berlakon kayu je sama. I tak pernah cakap you pelakon kayu. Contoh. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Itu yang susah nak berlakon sekali je. Susah sebab kita harapkan suami kita sentiasa support kita, macam manjakan kita macam mana dekat rumah kan. Tapi bila dekat set dia dah jadi orang lain, susah nak terima kenyataan tu. Masa tu mungkin sebab kita baru berkahwin, kita harapkan suami kita macam dia first film pula kerja dengan aku. Dia ingat aku sama je macam kat rumah. Setiap pelakon dia ada cara dia sendiri untuk nak pegang karakter tu macam mana. Macam dia lain. Macam aku kat set ni aku suka sorang-sorang, duduk dengan director, duduk kat monitor, duduk lepak kat dalam van crew. Nak hilangkan gemuruh sebenarnya. So cara masing-masing. Macam dia tak boleh terima. Maknanya mungkin Mona sepelik dah kenapa laki aku jadi macam ni dalam set dah. Kita tak pernah berlakon. Tak boleh terima. Tak boleh terima sebab macam kenapa dia tak dengan kita kan. Dia suami. Lunch nak kena ada depan, makan sama-sama. Kan suami mestilah kita nak suami suap kita ke apa. Macam aku pula pergi syuting nak makan takut. Bukan apa takut nak berak bro, sakit perut. Okay, tadi Mona katakan Mona menarik balik kenyataan yang tidak mahu lagi berlakon bersama Pekin. Jadi maknanya selepas ini tidak menolak ataupun bersetuju kalau ada ditawarkan watak berlakon, kalau bukan sebagai pasangan kekasih atau suami isteri pun, kalau jadi musuh pun tak ada hal lah. Kalau jadi musuh memang seronok ni. Tolong producer dekat luar sana tolong panggil I dengan Pekin jadi musuh, memang best. Sejauh mana tahap profesionalism anda berdua ni? Kalau ada bergaduh dekat set pun, benda itu tidak akan terbawa-bawa sampai ke rumah. Saya boleh membuktikan yang memang kami berdua sangat profesional. Sebab I pun memang sangat. Aku penyabar. Sama lah, I pun penyabar. Dia yang sabar, lepas tu kita pula tak tahu dia ni sabar ke dia ni buat tak tahu kan. Memang kita berdua profesional. Apa-apa pun boleh handle lah. Boleh handle Boleh. Find X3 Pro offering a big
Jenama telefon pintar Oppo baru-baru ini telah melancarkan edisi baru Find X3 Pro 5G, iaitu sebuah telefon pintar berkelas flagship dengan reka futuristik dan berciri-ciri cemerlang. Istimewanya, penyanyi antarabangsa Yuna dan pembaca berita terkenal Owen Yap telah melancarkan telefon pintar edisi baru ini. Apa yang menariknya, pelanggan yang membuat pratempah untuk Find X3 Pro 5G dari sekarang sehingga 8 April akan menerima hadiah bernilai RM1,935, termasuk Oppo Enco X, Kevlar phone case, setahun extended warranty dan screen damage protection, dan juga setahun heads-up cloud service dengan 1TB storage space. Hai Yuna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Lama tak jumpa. Time no see. Yuna, hari ini adalah majlis pelancaran telefon pintar baru. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang majlis pelancaran pada hari ini. Saya sangat teruja lah, sangat excited bekerja dengan Oppo untuk pelancaran phone terbaru Oppo Find X3 Pro 5G. Teknologi pun sangat canggih. Boleh display 1 bilion warna dan juga penyegaran dynamic 120Hz, which is like high tech lah to me. And saya suka phone, saya suka tangkap gambar. Jadi ini merupakan phone yang sangat-sangat berguna lah bagi my everyday punya use kan. Selain itu, apa ciri-ciri keistimewaan yang mungkin boleh diketengahkan lah dalam phone terbaru ini? Favorite saya lah sebenarnya phone ni, dia ada microscope camera. Ni memang saya akan geek out sebab saya suka fashion and saya suka material fabric. Jadi hari tu saya try. Ni sebenarnya baju Hatta Domat. Shout out Hatta Domat. Fabric ni diperbuat daripada botol plastik. Nak tengok lah okay, macam mana material botol plastik ni kan. Demo sikit. Alang dah kat sini kan. Okay, jom tengok. Made out of plastic bottle. Well done Hatta Domat and well done Oppo. Saya memang akan geek out lah benda-benda macam ni, excited kan. Kerjaya Yuna di United States di antarabangsa kan. Yuna sekarang berada di Malaysia. Jadi macam mana? Ada kekangan tak apabila you berada di sini? Ada tak banyak tertangguh projek-projek di sana? Saya ingatkan akan jadi satu masalah lah kiranya saya dekat Malaysia dan tak dapat pulang ke US kan untuk bekerja. Tapi sebenarnya semua saya boleh buat melalui online. Nak perform ke, connect dengan fans dekat sana juga, semua melalui obviously like internet and social media. So far semuanya okay, tak ada apa-apa problem. Saya pun gembira dapat balik Malaysia, dapat bekerja and spend time dengan keluarga saya juga, keluarga ipar saya juga. Jadi memang seronok lah. And Alhamdulillah tahun lepas saya beraya dekat Kuala Lumpur, tahun ni pun dapat berpeluang juga beraya insyaAllah dengan keluarga. Alhamdulillah lah, everything is great lah. Ini boleh dikatakan rezeki pandemik ataupun rezeki hikmah berada di sini. Kita nampak you ada buat kolaborasi dengan jenama tudung tempatan, bakal keluarkan lagu terbaru dengan penyanyi Amerika Zoo dan juga lagu terbaru you sendiri. Jadi apa Yuna boleh katakan, kita banyak kolaborasi dan rezeki tu ada walaupun you bertapak di sinilah sementara pandemik ni. Kalau you berusaha, you nakkan sesuatu, memang ada jalan. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan tu untuk you. Jadi memang ada banyak projek bagi saya. Alhamdulillah rezeki tu tak putus. Terbuktilah, maksudnya saya ada dekat Malaysia pun saya masih dapat melakukan kerja-kerja yang sebagai seorang artis antarabangsa boleh bekerja di Malaysia. Jadi itu merupakan sesuatu yang baru untuk seorang Yuna yang saya ingatkan okey, kena pergi Amerika untuk buat ni. Tapi sekarang saya balik Malaysia, alhamdulillah kerja seperti biasa. Even more, memang ada banyak lagi peluang bekerja dekat Malaysia. Buat masa sekarang memang ada plan, tapi insyaAllah tunggu lepas vaksin kan, vaccinated dan bila dah 100% safe, selamat untuk kita travel again, nak pergi overseas, dan baru saya akan fikirkan apa next step. Berkenaan dengan kolaborasi tudung Yuna kan, saya ada baca yang Yuna semalam kot baru upload di IG story. Ada seorang peminat ni katanya bukanlah head comment tapi dia kata cannot go lah. Saja nak je usik-usik, alah jumpa Yuna bukan senang ni. Okay, kata cannot go lah. Tudung shawl panjang-panjang tapi leher terdedah jua. Tapi saya baca juga Yuna ada membalas komen beliau. Jadi apa yang Yuna boleh katakan bila mungkin ada segelintir kadang 1-2 komen ni kan, orang nak keluarkan tudung, ada je juga. Itu memang lumrah lah kalau macam kita nak keluarkan produk, kita ikhlas kita nak bagi peminat-peminat sebuah produk yang sangat bagus. Bagi saya, kolaborasi dengan Puteri and Rex ni merupakan sesuatu yang very close to my heart. Saya memang nak semua orang embrace tudung ni, tak kira cara macam mana pun. You baru nak start ke, you baru masuk Islam ke, this is something yang you boleh explore. Easy to style. Kita tak boleh tunjuk agama kita tu sesuatu yang sangat complicated dan
benci-membenci, itu yang saya memang tak suka. Jadi kalau ada orang cakap macam tu, saya akan macam okay, stop. You tak boleh cakap macam ni sebab Islam merupakan agama yang very peaceful and very respectful. Jadi kita kena respect benda tu juga. Alhamdulillah, saya excited jugalah dengan collaboration hijab ni. Ya. Prefer masing-masing kan. Kalau you nak pakai tudung tertutup macam labuh kan, anything with hijab tu kan. Semua orang ada proses sendiri. Semua orang ada perjalanan mereka sendiri. Kita tak boleh judge benda tu. Kita kena sentiasa openkan minda kita and accept orang seadanya. Terakhir, buat peminat-peminat Yuna yang sentiasa menyokong setiap aktiviti you, kerjaya you dan juga lagu-lagu karya-karya you, apa yang dikatakan kepada mereka dan juga kolaborasi tudung ni. Walaupun ada hate comment, tapi pasti ramai yang support kan towards you punya collaboration. Kepada semua peminat saya, thank you so much kerana terus menyokong kerja saya, muzik saya dan apa-apa yang saya buat. You all mesti akan the first one to say congratulations. Saya boleh buat is doakan kebahagiaan you all. InsyaAllah album terbaru akan keluar. Mungkin ada banyak projek, maybe lagu Melayu akan keluar. Jadi insyaAllah kita hoping for the best lah this year and take care. Live life to the fullest and I love you guys. Itu dia komen Yuna mengenai komen-komen yang ditinggalkan di laman Instagram beliau. Dan congratulations on the launch of the phone and the hijab. Terima kasih kita ucapkan kerana stay kat Malaysia dan kita inspire lagi ramai orang. Okey, ni hari tu minggu lepas kita dah siarkan satu clipping di mana Izara Aisyah ada memberikan komen mengenai sekarang industri kita dibanjiri oleh pelakon-pelakon yang kadang-kadang bukan pelakon pun. Insta famous yang diambil terus-terus letak dekat watak utama. Lepas tu main harga pula tu. Turunkan harga. Penat-penat artis-artis kita ni mencipta nama, mencipta orang kata path mereka untuk selesa dekat situ. Tiba-tiba ada pula yang masuk tiba-tiba ni. Orang kata main harga dan sebagainya. Tapi tak tahulah sama ada kebenaran itu betul ataupun tak. Dan ada seorang Insta famous ni juga orang kata memuat naik something lah dekat Instagram beliau ataupun Twitter. Saya tak tahu, saya tak pasti. Twitter. Dan di mana mendapat respon daripada Izara sendiri. Are you talking about me? Dah. Wow. Antara pelakon dan juga Insta famous. Apa-apa pun, macam orang kata rezeki masing-masing, tapi kita nak dapatkanlah penjelasan tuan punya badan betul ke dan macam mana beliau ni boleh diambil terus letak dekat watak utama. Dan nasihat saya kepada mereka yang dah diberikan peluang ni, gunakan peluang tu sebaik mungkin, brush up your acting skill, pergi kelas lakonan dan sebagainya supaya kita dapat orang kata menaikkan sama-sama industri hiburan tanah air. Jom kita tengok Cat Fight. Wow. Minta maaf bukan Insta famous sahaja. Semua pelakon baru. Minggu lepas, Melody telah memaparkan tentang isu Insta famous yang muncul menjadi pelakon yang ditweet oleh pelakon Izara Aisyah di Twitternya. Ekoran dari isu itu didakwa Insta famous yang kini muncul pelakon Sharifah Rose didakwa telah meluahkan tentang isu itu di Twitternya. Sejauh mana kebenarannya, kita tanya sendiri Sharifah Rose. Sharifah Rose berlangsung sesi photoshoot lah untuk drama terbaru yang akan ditayangkan selepas Hari Raya iaitu Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai drama ini. Watak Rose bawa ni, watak Hana Arlin. Dia sangat cheeky, sangat fun. Tugas dia pergi kampung cari Hadif Akasha iaitu Reza Rosli untuk dapatkan pen drive. Pen drive ni adalah rahsia family Hana Arlin. Jangan lupa tengok lepas raya nanti. Sebagai pendatang baru dalam bidang lakonan, macam mana agaknya bergandingan dengan pelakon Reza Rosli? Mula-mula memang nervous sebab watak leading pula tu. Tapi so far Alhamdulillah Reza sangat supporting. Dia banyak ajar saya tentang tips-tips macam nak berlakon, macam mana nak praktis rehearsal. Dia pun ada bawa saya pergi jumpa cikgu-cikgu mana untuk belajar. Sekarang tengah prepare sebelum masuk set. Saya pasti Rose pun aware tentang isu kehadiran Insta famous ataupun orang yang popular di Instagram ataupun di sosial media masuk ke dalam industri lakonan. Perkara itu sedikit sebanyak macam menjadi sedikit pertikaian apabila orang-orang ini dipilih kerana followers mereka, bukan kerana bakat. Terus sebagai seorang Insta famous yang mahu menceburkan diri dalam bidang lakonan, apa yang you boleh katakan? Macam orang lain juga, ramai yang cakap macam Insta famous ni masuk bidang lakonan instant, tak ada pergi casting, tak ada belajar ke apa. Macam Rose, I still go to casting. Casting pertama Rose fail, and then orang panggil lagi, casting kedua baru Rose dapat. Proses tu sama je macam orang lain, tak ada instant ke, tak ada fast track ke, sama je. And then Rose pun pergi kelas juga, tak ada macam tiba-tiba datang, tak tahu. Rose pun ada juga pergi kelas untuk ilmu sebab Rose rasa berlakon ni something new yang Rose tak ada ilmu ke apa. Tak naklah masuk set nanti susah kat orang lain sebab kita nak kerja dengan orang-orang yang dah biasa dengan berlakon. Nak senangkan kerja orang lain, nak senangkan
kerja saya juga, saya pun belajarlah sebelum masuk set. Ketika isu ini dimainkan, nama Syarifarus antara yang menjadi topik hangat juga kan. Nama you menjadi bualan apabila you didakwa telah mengeluarkan satu tweet di Twitter you. Kononnya meluahkan apa yang you rasakan lah tentang perkara itu. Bila you tweet tu, pelakon tersebut pun ada reply dekat bawah tu, komen you mengenai perkara tersebut. Terus ingat lagi, tweet yang Rose tweet tu, just because our journey are different doesn't mean you can invalidate mine. Tweet tu bukan untuk tuju kepada siapa-siapa dan bukan isu yang dibualkan tu. Sebenarnya tweet tu, saya tweet before lagi Izara tweet tu. Saya sekarang tengah study. Saya ada isu dengan groupmate saya sebab saya busy dengan shooting. Assignment saya tengah ada isu lah nak buat kan. Tu yang saya pelik tiba-tiba Izara komen dekat tweet tu sebab tweet tu memang bukan ditujukan kepada siapa-siapa, bukan untuk dia. Saya ada personally DM kat Izara, explain yang tweet tu bukan untuk dia and memang salah faham lah the whole situation. Saya tak komen balik dekat Twitter tu sebab saya tak nak besarkan isu tu sebab orang dah panas-panaskan lagi isu tu. Saya rasa better saya selesaikan privately dengan Kak Izara je. Jadi maksudnya sekarang ni you telah menghubungi secara personal Izara Aisyah dan perkara ini telah selesai lah. Hanya salah faham. Ya, salah faham je sebenarnya. Masing-masing boleh bagi opinion, tak ada masalah pun. Cuma yang macam Rose, Insta-famous yang lain yang dapat job berlakon, kalau kita dapat job pun kita mesti terima kan. Kalau you in my position juga mesti you kan, okay, this is your opportunity, why not just take it, gain new experience. Macam orang lain tu saya tak tahulah dia prepare diri dia ke tak. Kalau macam saya akan cuba buat terbaik. Job ni bukan biasa-biasa kan, saya kena asas skill saya. Komen Rose sendirilah apabila baru sahaja nak menginjakkan kaki dalam industri seni, industri lakonan, dah terpalit dengan kontroversi manja macam ni kan. Kontroversi tu biasalah, tak boleh nak elak, tak boleh nak tutup mulut orang. Tapi tak apa, okey je. Saya sentiasa open terhadap opinion orang lain. Daripada opinion orang lain tu saya boleh belajar dari kesilapan saya ke, saya tak ada masalah pun. Okey je. Terakhir, apa yang Rose ingin katakan kepada mungkin followers you dan juga mungkin kepada orang kata penonton-penonton Melody yang baru nak mengenali Syarifarus sebagai seorang pelakon? Jangan lupa saksikan cerita drama baru saya, Kekasih Hati Mr. Bodyguard, hari raya kedua nanti. Jangan salah bual cakap pelakon lama mulut jahat. Yang telah berwakil wali ayahku kepadaku dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai.
Tengok gambar tu. Kejap kita tengok kat TV. Mana buat apa ni? Nak make up je. Bila sebut saja nama Rita Rudaini, pasti ada cerita menarik yang akan dibualkan. Dengannya kali ini agak panas juga. Apa cerita pula kali ini? Rita Rudaini, kita straight to the point je lah. Kita tak nak kona-kona apa semua lah kan. Okey, minggu ini hangat diperkatakan. Ya, hangat. Hangat apa kalau benda... Cuaca sekarang hangat. Ya, kalau benda-benda berkaitan dengan puan memang hangat. Okey, Rita Rudaini dikatakan menyokong statement Izara Aisyah di mana influencer jadi pelakon berdasarkan followers dan tak ada ilmu langsung. Apa yang terbuku di hati Rita tu sebenarnya? Bila kita cakap, orang kata kita dengki. Dah tua lah dia, dengki lah dengan muda. Dah, kita dah melalui zaman kegemilangan dulu. Dah tak heran dah sebenarnya. Kita terima pendatang baru, terima pelapis. Tapi kena tapis kami kata. Jangan masuk, jadi pelakon glamour. Kebanyakannya, bila masuk set, dia orang tak ready. Katanya yang tengok telefon tu, tengok skrip. Nak jadi pelakon, bukan macam tu. Kau kena faham konti apa. Kau kena faham konti mood kau daripada sini. Macam adik kan pernah berlakon kan? Faham kan? Betul tak adik? Susah, betul tak adik? Susah tak berlakon? Kenapa kaitkan saya dalam cerita ni? Natural gila ni, bagus. Inilah pelapis yang sudah ditapis. Kalau rasa bidang lakonan ni adalah satu batu loncatan untuk korang jadi famous dan dapat job lain, lupakan. Tak payahlah, tak payah menyemakkan industri. Kesianlah pelakon-pelakon lain yang tak ada rupa tapi berbakat tapi tak dapat tempat. Penat dia orang pergi belajar. Susah nak dapat berlakon. Okey, harap muka cantik. Dulu bakat lagi penting tau. Muka kau cantik ke tak cantik ke, memang susah nak dapat berlakon dengan director yang bagus, nak dapat pairing dengan pelakon yang bagus, nak dapat masuk TV3. Kami dulu nak masuk TV3 ni, ya Allah, susah. Kami tak kata kami bagus. Kami dulu pun kayu. Kita bila jumpa senior, kita rasa macam, aku berlakon teruk sangat sampai rasa malu. Tapi orang sekarang masuk, dia lagi hebat. Star lah, ramai kenal. Star. Katanya star famous kan, katanya banyak follower apa semua kan. Kita pun kadang-kadang pelakon yang lama, hari pertama bodoh, hari kedua ketiga baru masuk. Ini tak, bulan kelima tak masuk-masuk. Macam mana? Kita dah tahu dah fenomena ini memang kebelakangan ni terjadi kan. Jadi macam kalau tengok followers 500k, okey lah ni mungkin 500,000 orang yang akan tengok drama tu. Adakah Rita rasa memang jumlah followers itu memainkan peranan untuk menaikkan sesuatu rating tu? Baik kami tak. Cuba letak Insta famous dengan pelakon yang lama dekat restoran. Orang kata tegur siapa? Orang kata tegur pelakon yang lama tu. Insta famous tak kenal. Yang kenal dia cuma IG nak kurus, IG nak tinggi. Sebenarnya follower pun boleh beli. Okay, yang penting sekarang ni bakat. Kita suka tengok cerita luar. Bestnya cerita ni bestnya. Tapi kenapa kita tak nak buat macam tu? Muka cantik terletak apa semua, dia orang memang dah di-train. Blackpink tu berapa tahun dia orang peram baru keluar buat satu konsert pertama. Ini Blackpink. Kita tak. Keluar kat IG gede-gede TikTok dapat masuk jadi heroin. Susahlah macam ni. Daripada boleh balik pukul 8 dah balik pukul 12 malam. Kami bukan cakap untuk kami je. Kami cakap untuk semua tenaga kerja, termasuk makeup artist. Semua susah. Apabila Rita cakap pasal makeup artist ni, kita nak sentuh lah sikit kan. Ada juga makeup artist yang bersuara. Katanya pelakon-pelakon lama ni adalah perangai-perangainya. Lebih baik bekerja dengan pelakon-pelakon yang baru. Jadi Rita pun ada upload dekat IG story. Panas hati nampaknya. Bila dia cakap lebih baik Insta famous, pelakon lama ni mulut jahat. Hello, engkau yang malas, okey. Pelakon baru memanglah takkan berbunyi sebab engkau yang kontrol dia, kau yang berbunyi. Sekarang ni kita bekerja. Aku sebagai pelakon, kau makeup artist. Okey, makeup artist kau tahu tugas kau. Takkan kita nak kena panggil, tisu. Kena tengoklah monitor. Macam pelakon baru, duduk diam, dia peluh meleleh, basah baju pun sengap je kan. Baru. Cuba nanti dia jadi orang lama. Dia akan berbunyi juga kalau tengok kau malas macam tu. Jangan salah bual. Cakap pelakon lama mulut jahat. Makeup artist, kami tak kata semua. Segelintir pemalas. Ke macam diorang menganggap macam artis lama ni diva pula. Macam nak kena tisu. Panggil elok boleh. Mungkin akan ada lah yang macam tu kan. Kau ni lama diva pula. Tak. Maknanya bila kerja dia kita kena ingatkan lah. Tak boleh. Itu kerja dia. Dia kena tengok monitor. Walaupun dalam rumah kena lighting pun berpeluh. Bila macam tu, cakap lah divanya. Habis tu nak panggil siapa? Takkan nak panggil budak handyman yang touch up muka kita kot. Takkan minyak-minyak touch up muka Rita kan. Dengan kain buruk. Kain buruk kan touch up lah. Itu dia. Kalaulah handyman nak buat kerja makeup artist, takkanlah makeup artist tu nak pergi pasang lighting pula kan. Jadi kita kenalah respect kerja masing-masing. Saya faham kita kata tu kadang-kadang artis ni dekat depan kamera nak pula pergi ambil tisu dekat sana sebagainya. Jadi itulah dia. Diharap apa yang dibualkan tadi hampa jangan salah bual Akan masuklah kepada mereka. Orang kata siapa yang makan cili
dialah yang terasa pedasnya. Okey, sunyi pula Jana tak ada hari ni. Tapi tak apa, kita biarkan dia dengan cerita dia ada benda nak buat, biarkan dia. Tapi sekarang ni kita ada satu lagi cerita. Apa ceritanya? Ceritanya tentulah cerita yang orang sedang tunggu-tunggu. Kalau buka Instagram sekarang ni semua ada background bunga je. Kenapa agaknya? Sebab orang dah pergi ke wedding dia. Wedding yang selama ni dinanti-nantikan dah pun terjawab semalam. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkanlah selamat pengantin baru kepada pasangan Ernie Zakri dan juga Syamel yang dah pun sah bergelar suami isteri 2 hari sebelum tu, saya rasa. Dan juga kita nak ucapkan tahniah juga kepada Azrinas yang dapat anak perempuan lagi satu. Banyak betul benda-benda yang gembira ada dekat Melodi hari ini. Tapi sekarang ni saya tahu ramai orang tertunggu-tunggu. Kita nak bagi cerita pasal pernikahan Niloufar semalam. Dilakukan di salah sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur. Dihadiri oleh rakan-rakan ahli keluarga very limited. Mengikut SOP yang ditetapkan. Rakan-rakan media pun ada. Dan juga berjalan dengan suasana yang begitu tenang sekali. Kalau tak percaya, apa kata kita zas cerita ni? Sabtu 27 Mac, pelakon, pengacara serta usahawan popular Nur Niloufar telah pun sah bergelar isteri kepada pendakwa selebriti iaitu Haris Ismail dengan hanya sekali lafaz. Niloufar telah menerima sebentuk cincin sebagai mas kahwinnya. Tahniah Melodi ucapkan, semoga mahliga yang dibina ini berkekalan hingga ke jannah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Pernah berjanji memetik bunga indah di taman. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Haris bin Muhammad Ismail. Ya, saya. Aku nikahkan kamu dengan kakakku Nur Niloufar binti Muhammad Nur yang telah berwakil wali ayahku kepadaku dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Aku terima nikah Nur Niloufar binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Alhamdulillah saksi. Alhamdulillah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas restu Allah Ya, terima kasih kerana menyaksikan Melodi. Terima kasih banyak-banyak kena stay selama 1.5 jam. Kita harap kita punya orang kata berita-berita hari ini dapatlah memenuhi hari Ahad anda dan segala persoalan-persoalan dah pun terjawab. Terima kasih diucapkan kepada keluarga kedua mempelai kerana orang kata menjemput kita datang dan sebagainya dan sama-sama kita dapat orang kata kongsikan detik itu bersama anda penonton-penonton setia Melodi. Seperti biasa kalau ada cadangan ataupun apa-apa pertanyaan ataupun kemusykilan boleh layari kita punya Instagram Melodi TV3 dan juga ke Twitter
TV3_Melody dan letakkan hashtag Melody TV3 untuk orang kata meningkatkan lagi kualiti kita punya rancangan ini. Dan pastikan temu janji kita minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama tentunya. Bertemankan saya dan juga Jana dalam Melody. Seperti biasa, saya kena cakap seorang-seorang lah sebab dia tak ada hari ini. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu.